Saking sayangnya Nabi kepada Usama ibn Zaid, selendang yang berharga 50 dinar emas tu Nabi bagi kepada Usama ibn Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi insya-Allah hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua, insya-Allah kita akan belajar kisah seorang sahabat juga pada hari ini, which is sahabat ni merupakan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan hanya sahabat Nabi, bahkan beliau ini adalah cucu angkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usama ibn Zaid ibn Harisah radhiyallahu taala anhu. Jadi bila mana kita flashback balik dulu sebelum kita masuk kepada poin bagaimana peristiwa baginda sallallahu alaihi wasallam berada dekat kota Mekah. Sebelum Nabi diisytiharkan sebagai kerasulan, diisytiharkan sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi sudah pun mempunyai seorang anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada masa tu Nabi tinggal bersama Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Nabi tinggal juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang masih lagi kecil pada masa tu, dan dalam kalangan mereka tu ada lagi seorang anak kecil lelaki yang bernama Zaid ibn Harisah. Tapi Zaid ibn Harisah ni lagi tua lah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana Zaid ibn Harisah duduk dengan Nabi, ingat Zaid ibn Harisah duduk dengan Nabi sebelum Nabi diisytiharkan kerasulan dia, dan duduk juga dengan Nabi bila mana Nabi isytiharkan kerasulan dia. Makna dia melihat macam mana layanan masyarakat Mekah kepada Nabi sebelum Nabi bagi tahu yang dia ni seorang rasul. Dia melihat bagaimana kebaikan masyarakat Mekah layan Nabi, bagaimana istimewanya baginda sallallahu alaihi wasallam dekat mata masyarakat Quraisy pada masa tu. Dia melihat dan dia menilai. Maka Zaid bin Harisah juga melihat bagaimana layanan penduduk Quraisy bila mana Nabi isytiharkan sahaja kerasulan dia. Nabi bagi tahu yang kita ni ada Allah, kita ada rasul, kita ada malaikat dan sebagainya. Zaid bin Harisah melihat bagaimana layanan yang teruk diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam disebabkan mereka tak mau terima kebenaran. Semua benda itu dilalui bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi dalam keadaan susah, Nabi dalam keadaan senang, sedih, derita, sakit dan sebagainya, dekat situ adanya Zaid bin Harisah. Dan kita boleh tengok juga bagaimana Zaid bin Harisah dia ikut Nabi ketika mana Nabi pergi berdakwah dekat Taif. Zaid tengok dan Zaid kata, aku melihat bagaimana layanan penduduk Taif kepada Nabi. Dan Zaid bin Harisah juga menjadi tulang belakang Nabi ketika itu, menjadi benteng kepada Nabi daripada dihina, dicaci, diludah dan sebagainya oleh penduduk Taif. Makna dia Zaid bin Harisah memang sangat sayang kepada Nabi, dan Nabi pun sangat sayang kepada Zaid bin Harisah. Maka ketika mana satu hari bila mana Zaid bin Harisah dah meningkat dewasa dan sebagainya, ketika itulah Nabi panggil Zaid bin Harisah. Nabi panggil Zaid bin Harisah, Nabi tanya kepada Zaid, wahai Zaid, maukah kamu berkahwin? Maka Zaid kata, aku nak berkahwin dengan siapa? Ketika itulah Nabi kata, aku ada seorang sepupu, yang mana sepupu aku ni bernama Zainab bintu Jahsy. Nabi nak rekomenkan di antara Zainab bintu Jahsy, sepupu Nabi, dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW. Maka bila mana berlangsung perkahwinan di antara Zainab bintu Jahsy dengan Zaid bin Harisah, bila mana mereka berkahwin, tak lama perkahwinan mereka disebabkan di antara mereka sendiri tidak cocok, tidak sesuai di antara mereka, yang mana Zaid bin Harisah seolah tidak selesa dengan Zainab bintu Jahsy, dan Zainab bintu Jahsy pun dia macam tak selesa bersama dengan Zaid bin Harisah, menyebabkan perkahwinan mereka ni tak lama. Lalu mereka pun mengambil satu keputusan untuk bercerai. Lalu bila dah bercerai di antara Zaid bin Harisah dengan Zainab bintu Jahsy, ketika itulah turunnya ayat Quran. Turunnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah perintahkan Nabi untuk berkahwin dengan Zainab bintu Jahsy. Lalu bila mana Nabi berkahwin saja dengan Zainab bintu Jahsy, ketika itulah ada di antara penduduk setempat yang mulutnya sangat busuk, yang mulutnya selalu dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka dengar yang Nabi berkahwin dengan bekas isteri anak angkat Nabi, dia orang kata, Muhammad, Nabi berkahwin dengan menantu dia sendirilah. Nabi berkahwin dengan menantu sendirilah. Macam-macam lah perkataan, hinaan, fitnah dilemparkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu turunnya ayat Quran, yang mana rupanya Allah nak jelaskan, Allah nak bagi tahu kepada seluruh penduduk Islam pada masa tu, yang mana Allah nak ajarkan kepada mereka, maka menantu dan ibu dan bapa mertua akan jadi sampai bila-bila dan tak boleh kahwin. Itu kalau anak dia tu anak yang betul. Tapi Zaid ibn Harisah bukan anak yang betul.
Zaid bin Harisah merupakan anak angkat Nabi sahaja. Dan ketika itulah Allah bagi tahu kalau itu anak angkat, maka tidak ada masalah untuk berkahwin dengan bekas isteri anak angkat. Disebabkan itulah Allah memerintahkan Nabi berkahwin dengan Zainab bintu Jahsy. Kenapa? Sebab tidak ada talian darah sama sekali. Itu yang Allah nak ajarkan kepada semua penduduk Islam, dan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana Nabi dah berkahwin dengan Zainab bintu Jahsy, maka Zaid bin Harisah pun belum lagi berkahwin. Ketika itulah Nabi panggil Zaid lagi sekali, wahai Zaid, aku nak kahwinkan kamu dengan seorang wanita, yang mana wanita ini aku sangat sayang, dan wanita ini aku sangat muliakan wanita ini, dan dia adalah Ummu Aiman. Kata Nabi SAW, Ummu Aiman ni aku ibaratkan seperti ibu aku selepas daripada ibu aku. Makna dia, ibu Nabi SAW, Sayyidatuna Aminah, Nabi dah ibaratkan Ummu Aiman ni seperti ibunya sendiri selepas Sayyidatuna Aminah. Sebab apa? Sebab bila mana, ketika mana perkahwinan Abdullah, ayah Nabi, dengan Sayyidatuna Aminah, mereka mengambil Ummu Aiman ni menjadi pengasuh mereka ataupun menjaga Ummu Aiman. Yang mana Ummu Aiman ni seorang wanita daripada Utopia yang berkulit gelap. Ayah Nabi dan ibu Nabi lah yang ambil Ummu Aiman, menjaga Ummu Aiman daripada kecil. Sebab itulah bila mana berlakunya kewafatan ibu Nabi, Sayyidatuna Aminah ketika itu, Ummu Aiman lah yang bertanggungjawab mengambil Nabi, membawa Nabi jumpa dengan Abdul Muttalib yang berada dekat Mekah pada masa itu. Sangat besar peranan Ummu Aiman kepada baginda SAW. Disebabkan itulah Nabi sangat sayang dan Nabi sangat muliakan Ummu Aiman pada masa itu. Maka bila mana dengar saja nama Ummu Aiman, ketika itulah Zaid bin Harisah tak fikir panjang. Dia terus terima tawaran daripada baginda SAW. Dan bila mana berkahwin di antara Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah. Daripada perkahwinan inilah lahirnya seorang lelaki yang menyebabkan, kata para sahabat, kami melihat tanda kegembiraan di wajah Nabi bila mana lahirnya anak kepada Zaid bin Harisah, which is itu adalah cucu angkat Nabi SAW. Itulah yang bernama Usamah ibn Zaid bin Harisah. Nabi sangat gembira dengan kelahiran Usamah ibn Zaid sebab Nabi dah sangat sayang kepada Zaid bin Harisah. Sampaikan Nabi kata, Zaid, kalau kamu berlaku apa-apa kepada kamu, maka akulah waris kamu. Kalau berlaku apa-apa kepada aku, maka kamulah waris aku, wahai Zaid bin Harisah. Nabi sangat sayang kepada Zaid. Lalu bila mana daripada keturunan Zaid bin Harisah lahirnya seorang anak lelaki, maka anak lelaki itu Nabi sangat sayang, Usamah ibn Zaid, dan Nabi anggap sebagai cucunya sendiri. Dan kebetulan pada masa tu Nabi dah pun ada cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan ditambah pula dengan Usamah ibn Zaid. Kata para ulama, usia mereka di antara Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Usamah ibn Zaid ni lebih kurang sahaja umur mereka, dekat-dekat je umur mereka, yang menyebabkan Nabi sangat sayang ke semuanya cucu baginda SAW. Maka satu hari, saking sayangnya Nabi kepada semua cucu, bahkan Nabi tidak memilih. Kenapa? Sebab Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain daripada keturunan langsung daripada Nabi, maka kita tahulah wajah mereka, akhlak mereka, tubuh badan mereka sangat cantik. Tetapi tidak itu kepada Usamah, yang mana Usamah ni kulit dia diikut kepada Ummul Aiman, yang mana Usamah ni berkulit gelap. Meskipun Usamah berkulit gelap, Nabi tak pilih kasih. Nabi tak banding-bandingkan di antara cucu-cucu Nabi SAW. Bahkan Nabi sayang ke semua cucu baginda SAW. Saking sayangnya Nabi kepada cucunya, satu hari Nabi memanggil ke semua cucu dia. Maka bila mana Usamah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain datang kepada Nabi, Nabi peluk. Maka Nabi doa kepada Allah, Ya Allah, aku sangat sayang kepada mereka, Ya Allah. Maka sayangilah mereka. Nabi minta Allah supaya sayangilah cucu baginda SAW. Maka kita fahamlah dekat mana darjat Sayyidina Usamah ibn Zaid, sangat tinggi. Dan satu hari datang satu rombongan, seorang lelaki yang datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia bagi hadiah kepada Nabi, ridak, kain selendang yang duduk kat bahu tu, dia bagi kepada baginda SAW. Tetapi harga dia sangat mahal, yang menyebabkan Nabi ni macam tak tegar, tak sanggup nak memakainya. Kata ulama, Nabi hanya memakai satu kali sahaja, ketika mana hari Jumaat. Maka bila mana Nabi pakai satu kali sahaja, seterusnya Nabi memanggil Usamah ibn Zaid. Saking sayangnya Nabi kepada Usamah ibn Zaid, selendang yang berharga 50 dinar emas tu Nabi bagi kepada Usamah ibn Zaid. Tengok, ini di antara jawapan yang kita boleh tengok, yang mana Nabi tak banding-bandingkan cucu-cucu baginda SAW. Yang mana cucu ni ada kelebihan itu. Sebab Nabi yakin setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jangan kita, bila mana cucu kita ni seorang pandai membaca, cucu kita ni seorang lemah sikit membaca, jangan kita
benci kepada cucu yang lembat sikit, yang lemah sikit membaca. Kena sama ratakan kasih sayang kita sebagai seorang atuk, sebagai seorang nenek dan sebagainya. Maka bila mana Usamah ibn Zaid meningkat dewasa, maka ada satu peperangan yang mana Nabi isytiharkan akan berlakunya satu peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Uhud. Ketika itulah perginya Usamah ibn Zaid bertemu dengan Nabi. Dia bertemu dengan Nabi padahal dia masih lagi remaja. Dia bertemu dengan Nabi, dia minta izin kepada Nabi. Datuk angkat dia, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk join dalam peperangan. Izinkan aku untuk turut serta dalam peperangan supaya aku boleh bersama dengan kamu ya Rasulullah." Maka Nabi ni, sifat kasih sayang Nabi, tidak memilih kasih, tidak memilih orang untuk Nabi sayang. Nabi kata kepada Usamah, "Wahai Usamah, kamu belum lagi bersedia disebabkan kamu masih lagi sangat-sangat muda pada masa tu. Maka tidak dibenarkan Usamah untuk join dalam peperangan." Maka bila mana berlaku lagi satu peperangan, which is itu peperangan Khandak. Dalam peperangan Khandak sama juga. Usamah pergi jumpa Nabi. Jumpa Nabi, dia tunjukkan kehandalan yang di hadapan Nabi. "Ya Rasulullah, tengok ni. Betapa kuatnya aku ya Rasulullah." Padahal ketika itu umur beliau baru sahaja 15 tahun. Maka ditunjuk kehebatan di hadapan Nabi, pegang pedang dan sebagainya. Dan dia minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku pergi ataupun join dalam peperangan Khandak." Dan ketika itulah bila mana Nabi melihat Sayyidina Usamah dah pun matang, dah pun kuat dan sebagainya. Ketika itulah Nabi izinkan Usamah untuk turut serta dalam peperangan Khandak. Dan bila mana berlaku dalam peperangan Hunai, yang mana dalam peperangan Hunai walaupun Islam menang, tapi dalam satu ketika Nabi diserang sangat teruk ketika itu. Maka di antara para sahabat yang melindungi Nabi SAW adalah Usamah ibn Zaid. Semestinya dia akan melindungi Nabi sebabkan itu adalah datuk angkatnya sendiri. Disebabkan itu baginda SAW. Dan kita boleh tengok juga bagaimana Nabi izinkan Usamah ibn Zaid untuk turut serta dalam satu peperangan bersama dengan ayahnya sendiri, yang mana pada masa tu ayah dia merupakan panglima perang pada masa tu. Zaid bin Harithah menjadi panglima perang dalam peperangan Mu'tah pada masa tu. Tapi Allah takdirkan dalam peperangan Mu'tah itulah Zaid bin Harithah dia melihat ayahnya sendiri terkorban, ayahnya sendiri mati, syahid di hadapan dia dalam keadaan kesedihan. Tapi dia tetap teruskan perjuangan, dia tetap teruskan peperangan disebabkan takkan nak berhenti peperangan. Dia teruskan peperangan, dia letak tepi dulu di atas kematian ayahnya, maka dia teruskan peperangan. Maka bila mana sampai berita di hadapan Nabi akan kematian Zaid bin Harithah, Nabi sangat sedih dan Nabi memeluk Usamah ibn Zaid bin Harithah. Dan pada tahun 11 Hijrah, baginda mempersiapkan satu pasukan yang sangat besar untuk melawan Rom, untuk membalas dendam di atas kematian Zaid bin Harithah, di atas kematian ramai di antara para sahabat yang terkorban pada masa itu dalam peperangan Mu'tah. Ketika mana para sahabat telah pun bersedia, di antaranya sahabat yang besar Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain, antara sahabat-sahabat yang besar, sahabat yang famous, sahabat yang kuat. Ketika itulah Nabi melantik seorang sahabat Nabi SAW, Nabi melantik cucu Nabi sendiri, itu Usamah ibn Zaid, untuk menjadi panglima perang dalam peperangan itu. Lalu bila mana para sahabat dengar yang Nabi melantik Usamah ibn Zaid untuk menjadi panglima perang pada masa itu, ketika itulah para sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kamu melantik seorang anak yang masih lagi kecil?" Kerana ketika itu Usamah baru sahaja berumur 19 tahun. Sedangkan ya Rasulullah, kita ada sahabat-sahabat yang besar, kita ada sahabat-sahabat yang kuat seperti Umar, Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Tetapi kenapa kamu memilih Usamah menjadi panglima perang kami ya Rasulullah? Sahabat bukan pertikaikan, cuma sahabat nakkan jawapan daripada Nabi, nak tahu apa sebab Nabi memilih Usamah ibn Zaid. Ketika itulah Nabi kata, "Sesungguhnya Usamah itu adalah pilihan aku. Kalaulah kalian mempertikaikan kebolehan Usamah ibn Zaid, sesungguhnya kalian telah mempertikaikan Zaid bin Harithah." Ketika itulah para sahabat terdiam dan mereka ikut sahaja apa yang diperintahkan oleh baginda SAW. Lalu para sahabat bergerak yang diketuai oleh Usamah ibn Zaid bin Harithah. Dalam perjalanan mereka, tak lama mereka berjalan, ketika itu jugalah mereka dapat berita yang Nabi dalam keadaan sakit dan Nabi dalam keadaan yang sangat tenat. Dan mereka dapat juga berita seterusnya Nabi telah pun wafat. Ketika itulah mereka berpatah balik ke Madinah dan melihat jenazah baginda SAW. Apa yang diperintahkan oleh Nabi tak sampai di situ sahaja. Ketika mana lantiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar meneruskan apa yang Nabi rancang, meneruskan apa yang telah dirancang oleh Nabi SAW, yang mana meminta mengarahkan Usamah ibn Zaid untuk menjadi panglima perang pada masa itu dan meneruskan apa yang telah diperintahkan oleh baginda SAW. Maka dalam peperangan itu benang Usamah ibn Zaid ibn Harithah berkat baginda SAW. Jadi itu saja untuk
perkongsian untuk kisah seorang sahabat Nabi, bahkan dia merupakan cucu angkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Usama ibn Zaid ibn Harisah. Moga-moga apa yang saya kongsikan kepada anda semua, anda boleh belajar sama-sama and then boleh kongsikan kepada orang lain supaya orang lain pun dapat manfaat, orang lain pun boleh belajar sama. Jadi itu saja daripada saya pada kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Okay, saya nak sharekan kepada anda, saya baru je terima satu produk daripada Flagstone. Flagstone yang berjenama Mowi RX1. Okay, kalau ikutkan Flagstone dah hantar kepada saya, ini kali keempat. Okay, produk dia hantar kepada saya, and then setiap kali Flagstone hantar produk kepada saya, benda pertama sekali yang saya akan tengok adalah dari sudut packaging dia lah. Packaging dia memang kita tak boleh nak nafikan. Kalau saya memang sangat impress dengan packaging dia, dengan sangat lawa. Sebab apa? Harga dia sangat murah. Harga sangat murah, kita boleh dapatkan packaging yang sangat premium macam ni. Okey, yang pertama sekali. And then bila mana saya buka dia kotak ni, macam biasalah Flagstone dia tak akan lari dia punya trademark, yang mana dia sangat yakin bila mana dia keluarkan satu produk, keyakinan dia sangat tinggi yang mana dia keluarkan satu waranti, 1 tahun waranti. Biasanya kalau dengan harga macam ni, waranti dia tak sampai sebulan ataupun sebulan lah paling lama. Tapi Flagstone dia sangat yakin dengan produk dia, dengan this headset ni dia sangat yakin sampaikan dia keluarkan 1 tahun waranti. Siapa nak dapatkan, siapa nak order, memang sangat macam dia beri jaminan lah kepada kita kan. Sebab apa? Sebab this earphone, this headset memang sangat berbaloi untuk kita dapatkan. And then bila mana saya buka juga, benda yang ketiga yang saya macam agak impress dengan this earphone kali ni adalah dia mempunyai dua mikrofon. Dua mikrofon, dekat sini satu mikrofon, and then satu mikrofon lagi kita boleh attach. Okey, kita attach satu lagi, dia bagi macam ni. Okey, kita attach dia dekat sini, just masukkan. Okey, settle. Boleh pakai macam tu je. And then bila mana kita tengok dekat dia punya earphone ni, dia sangat mudah dari sudut volume. Bila mana kita nak kuatkan volume, kita just tolak ke atas, and then bila mana kita nak kurangkan dia punya volume, kita just tolak ke bawah. Okay, just mudah je. Kita tak perlu tekan-tekan dah. Selalu kalau tekan ni kadang-kadang boleh rosak kan. And then kalau ikutkan sepanjang saya guna 3 hari ni, dari sudut kualiti dia macam sangat berbaloi dengan harga yang sangat murah. Okay, 2 kali saya ulang, murah dengan kualiti yang dapat ni sangat berbaloi. Sangat worth it kalau kita nak dapatkan this earphone. And then dari sudut bunyi, dari sudut suara, kalau anda nak buat untuk dengar lagu, saya rasa macam tak sesuai lah. Kalau nak dengar lagu qasidah dan sebagainya, macam tak sesuai. Tapi nak dengar boleh, tapi macam tak nice. Tapi kalau this earphone, kalau nak guna untuk gaming, siapa-siapa yang kaki game Candy Crush ke PUBG ke dan sebagainya, memang sangat clear. Dia punya bass, dia punya, kita boleh dengar tapak kaki kalau siapa-siapa main PUBG lah. And then dari sudut harga dia sangat murah. Okay, harganya hanya boleh dapatkan dekat Shopee RM22.50 sahaja. Sangat murah. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan this earphone, saya kata sangat berkualiti, ada waranti lagi, and then dia sudah ada dua punya mikrofon lagi. Boleh terus tekan link dekat bawah. Saya dah letakkan link dekat bawah, just tekan and then just order je. Okay, insyaAllah itu je saya nak kongsikan kepada anda. And then selamat mencuba. Assalamualaikum.